Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Apa khabar Bapa Ibu, tuan-puan sekalian yang mengikuti program bersama dengan Pak Haji pada petang ni? Alhamdulillah. Kita bersyukur kerana pada hari ini kita dapat meneruskan lagi setelah semalam kita dah mula belajar tentang menganalisa pelbagai jenis penyakit. Semalam kita bercakap tentang antiseptik. Menarik antiseptik semalam kita dah boleh membezakan yang mana satu antiseptik, yang mana satu antibiotik, yang mana satu yang dipanggil sebagai disinfektan. Masya Allah ya. Kita tahu bahawa antiseptik itu untuk kegunaan untuk kulit, untuk membran mukosa. Disinfektan itu kita gunakan untuk bahan-bahan yang mati seperti kayu dan sebagainya, kita semprot dan sebagainya. Dan kalau kita makan itu namanya antibiotik. Ya, jadi oleh sebab itu maka di dalam herba ini Masya Allah ya, Pak Haji nak bagi tahu satu tip ya, bahawa banyak sekali orang menghadapi masalah lalat. Masalah lalat. Lalat ni macam-macam kita cuba buat. Ada guna serai wangi, ada yang guna daripada berbagai-bagai jenis lah. Yang guna kimia juga begitu banyak sekali. Tapi tahu tak apa dia ubat lalat yang paling bagus? Dia adalah POC. Ambil saja POC itu, cuma kita buat agak sikit kental. Kalau satu tutup itu selalunya kita gunakan untuk 10 liter atau kita gunakan untuk 16 liter untuk kita semprot pada tanaman-tanaman seperti ini. Maka tetapi kalau untuk ubat lalat, kita perlu hanya satu tutup itu untuk 5 liter saja. 5 liter saja cukup. Atau kalau lebih kental lagi bagus. Kalau lalat itu makin banyak lagi dikentalkan. InsyaAllah tidak ada seekor lalat pun yang masih tinggal situ. Tidak ada bau, menghilangkan bau. Masya Allah, subhanallah. Jadi begitu juga POC, bila kita rendamkan air itu dalam daging, ya dihilang bau. Bau daging itu hilang. Hanyir, hamis daripada daging ayam misalnya hilang. Ikan juga hilang. Itulah yang Pak Haji gunakan ya. Terutamanya di dalam produk-produk yang mempunyai bau, anti bau. Subhanallah, sangat menarik. Baik, pada hari ini Pak Haji nak cakap tentang depuratif. Depuratif, cuci darah. Cuci darah. Bukan mesin pencuci darah itu, bukan. Itu hemodialisis. Ya, tetapi cuci darah ni ialah supaya darah kita sentiasa segar. Kalau kita nak bandingkan cuci darah tu seperti orang buat ozon lah. Yang buat ozon. Masukkan ozon ataupun orang buat vitamin C, mega dos vitamin C, iaitu cuci darah. Jadi dengan keadaan herba, kita tidak gunakan infus, tapi kita minum, dia boleh mencuci darah. Itu yang menariknya. Banyak herba-herba untuk pencuci darah. Jadi herba yang pencuci darah ini disebut sebagai depuratif. Kalau semalam kita belajar tentang antiseptik, hari ini kita belajar depuratif. Petanda orang yang darahnya kotor apa? Yang pertama, dia lemah. Dia sakit kepala. Sakit kepala ni kerana apa? Kerana oksigen tak cukup. Sebab darahnya itu kotor. Yang kedua, jadi bisul, jadi ketumbuhan, kulitnya tak cantik. Ya? Dan yang ketiga, bila darah ni kotor ya, dia boleh menyebabkan seluruh badan kita ini ngilu-ngilu, susah tidur pada waktu malam, jadi sembelit. Darah kotor ini boleh menyebabkan rambut kita gugur, kuku kita rosak, ya, dan boleh menyebabkan tekanan darah meningkat, kencing manis meningkat. Dan bila kita ada satu penyakit, misal kata orang ada penyakit darah tinggi misalnya, makan ubat tak mau turun darah tingginya, makan herba tak mau turun darah tingginya. Itu adalah darah kotor. Darah terlalu kotor. Apa yang mengotori darah ini? Darah ni sebenarnya dikotori oleh bahan metabolisme. Bila kita makan ya, hasil daripada itu lah yang mengotorinya. Dalam bahasa sains dipanggil singlet oksigen lah. Singlet oksigen tu apa dia? Oksigen yang pecah satu. Oksigen selalunya dua. Tetapi kalau oksigen tu pecah satu, dia sangat radikal. Dia panggil free radical juga. Jadi oleh sebab itu darah itu kita kena bersihkan. Jika tidak, seperti mana kita tahu, jadi sampai rosak ginjal, kena cuci buah pinggang dan sebagainya. Jadi
cuba kita lihat apa kesan orang yang cuci buah pinggang itu kalau dia tak cuci buah pinggang. Itulah yang dinamakan darah kotor. Apa tu? Ngantuk saja. Ngantuk. Memandu sekejap, berhenti tidur. Ngantuk. Lemah saja, nak tidur saja. Itu menandakan darah kita kotor. Ya? Jadi itu adalah antaranya. Ataupun kita punya semangat kita hilang. Itu pun darah kotor sebenarnya. Masya Allah. Ya? Baik. Jadi kalau dalam ilmu herba, macam mana kita nak menentukan darah kotor itu? Dia ikuti dengan kebotakan. Orang tu botak di kepala. Itu selalunya darah kotor juga. Baik, ada banyak herba sebenarnya yang boleh kita gunakan. Salah satunya yang paling bagus yang paling nak sebut ialah apa dia? Amaranthus spinosus. Amaranthus spinosus. Tahu tak apa dia Amaranthus spinosus? Ada yang ingat tak? Amaranthus spinosus ini ialah bayam. Bayam apa? Bayam berduri. Yang ada batangnya merah, ada duri, ya. Lagi bagusnya itu kalau dia tua, dia jadi makin merah dan berduri itu dinamakan Amaranthus spinosus. Kalau dalam produk HPA, HPA, HB. HB. Kapsul HB. Kapsul HB ini sebenarnya dia bukan untuk orang yang ada masalah anemia saja. Biasanya orang faham kapsul HB ni untuk anemia saja, tetapi dia adalah untuk cuci darah. Dia adalah depuratif. Dia adalah pencuci darah. Jadi produk HB ini, kapsul HB ini adalah pertama, kalau orang tu selalu jadi bisul, jadi tumbuh pada kulitnya gatal-gatal. Itulah dia kita bagi dengan HB itu sendiri. Namun begitu yang Pak Haji boleh sharekan hari ini tentang bayam berduri ini memang banyak ya. Antaranya yang pertama ya. Kapsul HB itu boleh guna untuk demam malaria. Boleh guna. Dia juga sama kuat dengan pokok pasak bumi. Ya, cuma pasak bumi itu pahit. Bayam ini tidak pahit. Itu yang pertama. Yang kedua, dia juga untuk orang yang ada sakit perut. Sakit dalam perut ini kita bagi makan dia dengan kapsul HB. Sebab kapsul HB itu dia cuci darah. Termasuk disentri. Disentri pun kita berikan dia dengan kapsul HB. Masya Allah. Dan seterusnya kalau ada cacar air. Cacar air itu demam Malaysia panggil campak. Campak. Demam campak, cacar air itu ya kita gunakan daripada kapsul HB. Itu yang sangat-sangat bagus untuk anak-anak. Misalnya dia kena cacar air, kita gunakan begitu. Dan orang yang mempunyai masalah dysuria ya, orang yang ada nocturia yang kencing pada waktu malam, polyuria yang kencingnya banyak, ini dysuria. Maksudnya dia kencing itu ya yang ada permasalahan kencing, kita berikan dia dengan bayam berduri. Masya Allah. Ataupun dia sakit ketika kencing, ataupun dia orang kata apa, kencing sedikit, ataupun ada prostat, masalah nak kencing itu, kencing yang tidak, orang kata yang tidak lawas, sekejap dia keluar balik, ini kita gunakan kapsul HB, kapsul HB. Masya Allah. Begitu juga untuk orang demam ya, orang demam kita gunakan itu. Memang bila kita gunakan itu, dia meningkatkan sistem imuniti badan. Sama seperti kita ambil dengan kopi radik, lama dah tak demam, alhamdulillah dengan izin Allah, nikmat Allah yang kita patut syukur. Lama sudah kita tak demam, minum kopi radik, alhamdulillah. Dalam keadaan orang duk tanya-tanya betul tak betul kopi radik itu untuk elakkan daripada demam, anggota-anggota kita, ahli-ahli kita yang dah minum dah lama tak demam. Dalam masyarakat lain duk tertanya-tanya betul atau tidak. Kita masya-Allah, kita bukan tujuan membesarkan diri, sakit dan sihat itu daripada Allah. Tapi ramai, betul kan? Nanti tanya-tanyalah teman-teman yang dah biasa amal kopi radik itu memang demam. Tapi bagi orang yang baru nak mula, memanglah kadang-kadang dia sakit kepala, susah nak tidur pada waktu malam. Kita dulu pun macam tu juga. Tetapi jangan ambil overdosis lah. Jadi artinya kalau kita baru mula, gunakan satu saja.
sehari satu cawan saja, satu cangkir saja. Kemudian dah lama baru 2 cangkir. Kalau kita susah tidur pada waktu malam, jangan ambil pada waktu malam. Itu di antaranya. Begitu juga orang yang ambil kapsul HB ini. Kalau orang demam panas, berikan kapsul HB ini. Dia adalah antibiotik. Dia adalah herba yang sangat baik dan bertindak sebagai depuratif untuk cuci darah. Masya Allah. Kemudian seterusnya, dia baik. Ini tolong dengar betul-betul. Ya, tolong dengar betul-betul. Ya. Dia baik untuk histeria. Histeria. Kalau Malaysia panggil histeria. Kalau Indonesia panggil kesurupan. Kalau di Malaysia panggil histeria. Histeria tu orang yang kita sangka dia kemasukan jin. Macam mana? Macam mana kapsul HB ini boleh digunakan orang kemasukan jin? Sama yang Pak Haji katakan, dulu banyak orang ketawakan kita. Kalau masuk kesurupan, Pak Haji kata minum kopi radik, insya-Allah dia tak jadi kesurupan. Sebenarnya jin itu atau masalah kesurupan itu adalah masalah mental, masalah fikiran. Fikiran, mewujudkan fikiran bawah sadar. Apa yang dikatakan fikiran bawah sedar? Fikiran bawah sedar ini bagi mereka yang imunitinya rendah, dia akan merakam. Dia merakam sebuah halusinasi yang tidak wujud. Dan akhirnya dia membentuk rakamannya itu di dalam tubuh badannya itu. Nanti Pak Haji akan buat satu kuliah khususnya tentang otak di bawah sedar. Ya, jadi beri dulu orang yang selalu kesurupan itu, berikan dia. Insya-Allah sembuh dengan izin Allah. Dia jadi begitu pun bukan kehendaknya, bukan. Tekanan-tekanan itu membentuk halusinasi. Tekanan di bawah sedar ini bukan kehendaknya juga. Tetapi kita perlu menguatkannya itu dengan kita berikan dia dengan kapsul HB ataupun kopi radik ataupun itu kurma ajwah. Selagi ada zat kurma ajwah yang ada dalam tubuh badannya, dia tak akan ada kesurupan. InsyaAllah. Ya, InsyaAllah dengan izin Allah. Baik. Kemudian juga orang yang muntah. Orang yang muntah. Ya, yang muntah termasuk mabuk dalam perjalanan. Ketika dia nak berjalan jauh, dia rasa mabuk, pening, pusing, dia rasa nak muntah sebagainya. Macam mana cara dia? Ambil daripada kapsul HB. Kapsul HB itu 100%, 100% daripada Amaranthus spinosus, yakni bayam berduri merah. Itu dia antaranya. Kemudian orang yang ada amandel, tonsilitis, ambil itu juga. Tonsilitis ini kita rawat dia menggunakan 2 herba yang cepat. Satu Amaranthus spinosus, yang kedua kita boleh guna sambiloto. Sama-sama cepat, sama-sama kuat, sama-sama antibiotik. Jadi oleh sebab itu banyak kan fasilitas yang Allah Ta'ala jadikan pada satu pohon saja. Okey, kemudian begitu juga dengan kapsul HB ini, dia menurunkan berat badan. Menurunkan berat badan. Dan seterusnya dia juga adalah untuk kita beri kepada ibu yang hamil. Bila ibu hamil, kita tak mahu anak itu mengalami kecacatan. Kecacatan itu, maka di peringkat awal hamil itu perlu diberikan dengan kapsul HB ini supaya kecukupan asam folat, asid folatnya itu cukup. Kalau tak cukup asid folat, cacat satu, yang kedua otaknya tak berkembang. Jadi oleh sebab itu maka kita berikan kapsul HB ini supaya anak kita itu pintar. Ya, dan tidak berlaku keguguran. Keguguran. Baik. Dan dia juga sangat-sangat bagus untuk menerangkan mata. Mata yang rabun. Orang yang sudah usia-usia senja ni selalunya matanya pun dah tak jelas, dah tak sharp. Ada bayangan, ada positif, ada negatifnya. Ya? Jadi oleh sebab itu maka kita gunakan bayam berduri ini. Dan Pak Haji dah sebutkan bahawa mata ini dia perlu buah juga. Kadang-kadang kita boleh gunakan buah manggis, kulit buah manggis. Satu lagi apa? Buah tokakak.
rimbang. Itu kan kita dah belajar khusus itu. Jadi oleh sebab itu, selain daripada itu, kita gunakan juga daripada bayam merah, kapsul HB yang dikeluarkan. Alhamdulillah boleh order. Di Malaysia ada, di Indonesia masih ada. Pak Hasrul beritahu kata masih ada lagi untuk kita semua order, dan sekarang lagi offer lagi, Masya Allah. Baik, kemudian dia bagus untuk pencernaan bagi mereka yang mempunyai pencernaan yang lemah. Bagaimana kita nak tahu masalah pencernaan yang lemah? Yang pertama, kalau dia makan dia sakit perut. Yang kedua, dia makan dia jadi mencret, cerit berit, diarrhea, dan dia jadi heartburn. Dia keluar tu, gasnya itu naik ke atas, rasa asam saja. Itu pencernaan yang bermasalah. Ya, itu yang kita kena ingat. Kemudian dia untuk varicose vein, varicose vein. Varicose vein. Ini timbul-timbul urat, kadang-kadang kat betis tu biru saja. Jadi urat yang timbul kerana varicose atau varicose vein ini jangan pijat. Ingat, jangan pijat. Jangan dipijatnya, jangan diurutnya, tak boleh. Kalau kita urut, nanti darah itu akan putar balik. Dia akan turning point, rosak. Cara nak bagi hilang dia apabila jadi varicose vein ini, di mana juga terjadi varicose vein, ialah dengan mengambil kapsul HB. Ini sangat-sangat penting Pak Haji nak pesan. Kalau tak guna kapsul HB, guna spirulina dan mengkudu. Itu ada resep kita yang lama. Baik, seterusnya untuk rambut, untuk kebotakan. Kebotakan ini kita gunakan kapsul HB. Di samping kita gunakan minyak kemiri, ya, ataupun kita gunakan minyak jarak. Nanti Pak Haji akan cerita sikit pasal pokok jarak. Pokok jarak ni bagus sekali sebenarnya. Kemudian begitu juga untuk orang yang ada masalah tulang, ngilu di tulang, lemah tulang, sebagainya. Jadi sebab itu kita pada setiap hari kita kena ada riadah. Bila usia kita sudah begini, ya, sudah macam usia Pak Haji ni, dah menyambut hari ulang tahun dah 1 Juni yang lepas, maka tulang-tulang kita makin lemah dan kita jadi makin kaku. Pergerakan kita seperti robot, seperti berjalan bukan seperti jalan begitu sebagainya. Jadi kita kena longgar-longgarkan. Setiap hari kena longgar-longgarkan. Antara dia begini. Lihat. Cara dia kita kena longgar di sini dulu. Kawasan ini. Jadi kawasan ini longgar dia begitu saja. Seolah-olah kita pegang satu benda ini untuk kita buka, ya. Kita buka begitu. Begitu diluruskan. Seperti ada besi yang kita main besi tu, kita buka begitu, diluruskan. Begitu. Sebab apa? Sebab untuk membolehkan di kawasan ini jangan berlaku tekanan darah tinggi. Jadi okey itu. Bila kita buka begitu, lihat ya, dia tangan kita tergantung, bila tangan kita tergantung begini, dia akan kuatkan di sini. Dan bila kita tua, bahu kita jatuh gitu. Bahu. Jadi kita tak boleh biarkan bahu kita jatuh. Sebab tu dia kena begitu. Jadi bila kita begitu, tangan kita tergantung begitu. Bila kita ke hujung begitu pun duduk keadaan tergantung juga. Bila tergantung, dia akan menguatkan masa di sini. Dan dia akan menarik urat di sini, urat untuk tekanan darah tinggi. Tak kena darah tinggi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Begitu. Jadi dia akan menguatkan dia punya dekat sini. Jadi itu buat lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ingat, buka sampai habis. Macam tu, buka sampai habis. Bila buka sampai habis ini, dia lenguh di sini, ngilu di sini. Itu bagus untuk dia punya tulang dia. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Buat perlahan pun tidak mengapa.
1, 2, gitu. Apabila kita sudah habis begitu, Pak Haji tunjuk, ini namanya senam tua, senaman tua. Buat begitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Begitu. Kemudian begitu diputarkan kembali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Macam tu. Begitu. Jadi bila kita buat begini, dia akan menguatkan di sini supaya jangan kena jantung kita, jangan kena urat jantung. Urat jantung kita di sini. Urat jantung kita ni ada yang keras yang duduk di tengah lopak ni, katakan macam listrik tu, macam listrik kena itu, itu urat jantung, dilembut-lembutkan itu. Lembutkan di situ. Urat jantung salah satu ialah Amaranthus spinosus, bayam merah. Kapsul HB. Baik, subhanallah, cuba faham ini betul-betul. Ini satu perkara yang penting. Di dalam tubuh badan kita ni, telah kita ajar, Pak Haji sebutkan, ada 2 organ yang mempunyai listrik, iaitu jantung dan juga otak. Sebab itu kalau kita pegang listrik, yang ada listrik, elektrik lah kita pegang, elektrik pump itu, dia akan efek dekat kita punya jantung. Begitu juga kalau guruh, dia efek dekat kita punya jantung. Baik. Oleh sebab itu, maka pokok bayam berduri itu sebenarnya dia mengandungi listrik. Dia mengandungi aliran elektrik. Orang boleh menjana kuasa listrik daripada bayam. Bayam boleh menghasilkan kuasa listrik. Bapa Ibu, lihat ya bagaimana listrik di rumah kita, elektrik yang ada di rumah kita datang daripada kabelnya. Ada listrik sekarang ini orang buat daripada apa? Solar kan? Solar guna cahaya matahari ditukarkan kepada bateri. Bateri itu untuk mengeluarkan cahaya. Itu solar. Salah satu daripada bahan untuk keluarkan listrik, lemon. Lemon pun boleh juga keluarkan listrik. Salah satunya ialah daripada bayam. Jadi oleh sebab itu, bila kita ambil bayam, dia kuatkan kita punya jantung. Pernah tak Bapak Ibu terfikir, orang yang ada masalah jantung ni ada dimasukkan bateri. Bateri dimasukkan ke dalamnya adalah untuk jantung. Bateri untuk menguatkan jantung. Bateri ini ada pada bayam. Jadi kalau kita ambil saja, bayam itu dia menguatkan jantung kita. Terbaik kapsul HB. Ambil terus sebagainya. Begitu juga dia bagus sekali, bukan untuk jantung, untuk tulang seperti mana yang telah Pak Haji sebutkan. Baik, Masya Allah. Itu herba yang pertama untuk cuci darah. Yang kedua, herba untuk cuci darah ialah daripada pokok atau buah peria. Buah peria. Kalau bayam tadi kita gunakan keseluruhan, baiknya pada daun. Ini buah peria. Buah peria atau pare itu, kita dah belajar dah, untuk depuratif, untuk cuci darah. Jadi oleh sebab itu, maka kita ambil pare tersebut, buahnya itu, lalu kita kukus. Kukus beda dengan rebus. Yang mana satu rebus? Rebus, masukkan buah pare dalam air, lepas tu kita rebuskan, dididihkan. Yang kukus ini, air yang kita didihkan, buahnya ada di atas. Macam kita masak ketan, kita masak pulut, itu kukus. Baik, jadi kita kukus buah tersebut. Lepas kukus itu, kita potong-potong, kita buat lalap, kita makan, kita buat lalap. Atau boleh buat jus. Ataupun ada kapsul yang dikeluarkan oleh HPA, dia panggil karantin. Karantin tu salah satu daripada bahan pengganti insulin. Phytoinsulin. Apa makna phyto? Phyto tu tumbuh-tumbuhan. Insulin daripada tumbuh-tumbuhan. Phytoinsulin. Atau orang panggil phyto, apa lagi? Apa yang kita katakan phytoestrogen.
estrogen daripada tumbuh-tumbuhan. Subhanallah, estrogen ni boleh kita ambil juga daripada tempat yang lain. Seperti mana yang orang selalu buat. Apa dia? Menggunakan hormon terapi replacement, HRT. Hormon replacement terapi. Selalunya HRT ini dibuat oleh orang-orang di barat untuk apa? Untuk mengelakkan penuaan, untuk anti-aging, anti tua. Jadi sebab tu kita tengok orang artis-artis yang dah tua-tua nampak macam muda, muka duk merah lagi sebagainya. Itu dia gunakan HRT. Ya, dia panggilkan hormon replacement therapy. Tetapi apa dia? HRT ini banyak menyebabkan kanker, kanser. Sebab tu banyak kita lihat orang kena kanser di usia tua. Patut waktu tua dia sudah tak kena kanser. Patutnya. Sebab apa? Sebab hormonnya itu sudah tidak ada lagi. Maksudnya hormon estrogen itu sudah berkurangan. Misalnya, dia sudah menopause misalnya, sebagainya. Tetapi mereka menggunakan daripada kimia. Begitu juga orang menggunakan HGH, Human Growth Hormone, guna daripada kimia. Tetapi di dalam herba ini dia ada phytoestrogen. Apa dia herba kita? Namanya Puraria. Puraria yang diambil di Chiang Rai, di Thailand, itu mengandungi phytoestrogen yang paling tinggi. Sebab itu estrogen ini bila kita makin tua memang betul kita jadi semakin panas waktu malam, tidur pun tak enak, badan ngilu-ngilu, perasaan dia tidak bahagia. Cuba ambil apa dipanggil Puraria. Puraria yang dikeluarkan daripada produk kita. Dimulai dengan tidur yang berkualiti. Tidur yang berkualitas. 1 kapsul untuk 3 hari. Bukan 3 hari. Betul? Untuk 3 hari 1 kapsul saja. Jangan 3 kapsul 1 hari. Tak boleh begitu. Tapi kalau ambil 3 kapsul 1 hari pun boleh bagi orang yang mengandungi, yang mempunyai permasalahan defisit hormon. Galau boleh kita gunakan. Itu sangat penting dalam perawatan, mencari phytoestrogen yang tinggi untuk perempuan. Sebab apa? Phytoestrogen itulah yang menaikkan balik dia punya breast dia, kulit dia, muka dia. Itu maaf lah sikit. Pak Haji kalau nak cerita di sudut ilmu, Pak Haji boleh menceritakan. Sebab amalan-amalan orang dahulu ni, Masya Allah, untuk jaga, untuk fitkan badan. Banyak. Selain pada riyadhah, ada ubat untuk sapu, khususnya untuk kulit kita supaya dia jadi kencang lah maksudnya. Seperti lulur itu. Lulur. Baik. Untuk ibu-ibu yang mengikuti program ni, ambil tip Pak Haji. Pak Haji nak ajak bagaimana cara buat lulur badan, kulit bagi kencang, bagi tegang. Disapu ke seluruh tubuh badan kita ni, dia jadi fit balik. Ambil dia banyaknya. Pertama, ambil 2 helai daun jarak. 2 helai daun jarak. Yang kedua, ambil 2 buah pinang. 2 buah pinang. Ni sangat penting ni. Yang ketiga, ambil jahe 1 jari. Sikit je jahe. 1 jari. Kemudian ambil sikit garam. Garam itu. Garam apa? Tu garam biasa saja, 1 sendok teh garam. Ya, daun jarak, ulang lagi, daun jarak 2 helai. Okey, kemudian 3 helai, 3 helai. Kemudian buah pinang 2, buah pinangnya buanglah, ambil isi dalamnya saja 2. Kemudian jahe sebesar ibu jari ni. Kemudian semua ditumbuk, dihancurkan. Dihancurkan, dibuat macam lulur. Baik, sekarang boleh lulur kepada tubuh badan ini. Lulurkan semua pada tubuh badannya. Biar dia kering kat situ. Nanti bila dah lama dia kering itu, kemudian dibasuh dengan air hangat. Buat selalu begini, badan kita fit balik ni. Muka kita naik gitu balik. Ni macam Pak Haji ni turun ke bawah. Naik balik muka tu, elok balik lah, Masya Allah. Orang tua-tua dulu, Masya Allah,
Tak ada lah pakai lotion apa semua ni. Dia buat gitu, dipanaskan. Asap naik gitu. Gitu. Itu di antaranya. Tapi jangan lupa ambil dia punya puraria. Bila ambil puraria, makan begitu, insya-Allah umur 50, 60 tak nampak seperti usia 50, 60. Nampak seperti 30-an ya. Itu herba. Tapi jangan makan kimia. Jangan ambil kimia. Sebab kimia tu dia musnahkan tubuh badan kita. Baik. Pak Haji berhenti dulu untuk berikan masa untuk iklan. Silakan. Ia dianggap sebagai pohon emas kerana setiap bahagiannya mempunyai keistimewaan tersendiri sebagai tujuan sajian dan perubatan. Roselle, Hibiscus sabdarifer. Lebih menarik, kandungan vitamin C di dalam Roselle 70 kali ganda berbanding sitrus. Antara manfaat Roselle ialah mengawal cairan dalam tubuh, mencantikkan kulit, mata dan rambut, merawat penyakit kardiovaskular. Ia bersifat painkiller, mencairkan asid dalam badan, menangani masalah kurang darah, anti radang, anti parasit, menghilangkan batuk dan sakit tekak, serta menstabilkan hormon. Kapsul Roselle, racikan istimewa Tuan Haji Ismail bin Haji Ahmad, pakar herbalis ASEAN, owner dan founder HPA International. Dapatkan Kapsul Roselle keluaran HPA International. Alhamdulillah, Pak Haji sambung semula ya, yang terhenti tadi. Setelah kita mengetahui bahawa pokok bayam berduri dan juga pokok peria boleh digunakan ataupun buah peria, ada satu lagi dekat nak semacam peria, di sini panggil petola atau ketula. Di Indonesia ni Pak Haji cek tengok dia panggil belustru. Belustru. Betul tak betul? Wallahualam. Tolong dibetulkan. Pokok yang buahnya itu dia agak keras kulitnya itu, ada segi-seginya tu. Daunnya itu obat untuk cuci darah. Kita rebus daun itu diminum. Bagi orang yang ada bisul, orang yang ada masalah seperti mana yang Pak Haji sebutkan tadi. Daun daripada daun belustru ini atau daun petola ini adalah sangat baik untuk digunakan untuk cuci darah. Buah petola ini kita ambil dia punya kulitnya yang tua, dia panggil lutfa. Bukan lufa, lutfa. Betul ke Pak Haji sebut ni? Berartinya digunakan untuk ni cuci. Digunakan sebagai span untuk cuci badan dekat spa. Lufah ini digunakan. Dulu Pak Haji banyak order banyak betul daripada Mesir. Sebab Mesirnya petolaknya besar-besar. Untuk apa? Untuk digunakan untuk cuci badan. Kita sabunkan di situ, kita guna untuk brush, untuk keluarkan kotoran-kotoran di badan. Jadi daunnya itu yang digunakan. Kalau buahnya itu, buahnya pun sedap juga. Kita buat sayur lemak, sayur air, rebus. Allah, sedap semua tu. Ya, itu juga baik. Ya, tetapi daunnya, bahagian daunnya yang kita boleh gunakan itu sebagainya. Seterusnya ada satu lagi herba. Jadi bapa ibu tulis saya dulu. Nanti bila ketemu Pak Haji kapan-kapan, kalau tak faham mana pohonnya, nanti minta ditunjukkan. Kalau Indonesia, dia panggil sidaguri. Kalau Malaysia, dia panggil jerun. Pokok jerun.
Pokok jerun ini daunnya itu boleh direbus untuk diberi minum kepada orang untuk cuci darah. Cumanya Pak Haji dalam mempraktikkannya, pokok jerun ni memang kita guna banyak. Dan biasanya kalau dekat kampung, kalau ada banyak betul-betul, buat ikat tali kambing. Supaya kambing itu tak boleh pergi ke mana-mana. Jadi kita ikat di pokok jerun. Pokok jerun ni kuat. Jadi bunganya warna kuning. Daun ni kecil-kecil saja. Jadi daunnya itu kita gunakan, ataupun kita gunakan keseluruhan. Ini juga digunakan khusus untuk orang yang masalah darah bulannya tak betul. Yang keluar darah bulannya berpanjangan. Itulah ubatnya. Untuk cuci darah juga. Ya, untuk membetulkan balik periodnya itu. Jadi kita ambil daripada akar jerun ini, atau keseluruhan daripada daun jerun dan akarnya semua itu, potong, rebus. Subhanallah. Satu jenis itu saja sudah cukup untuk cuci darah. Ya, di Indonesia Pak Haji sebutkan sidaguri. Sidaguri. Masya Allah. Ada dua jenis. Satu yang agak besar, tinggi. Ada satu yang kecil-kecil. Jadi kalau guna untuk nak menghentikan darah, ada setengah yang sudah periodnya panjang, menstruasinya panjang, kita ambil yang pohon yang tinggi tu. Pohon sidaguri yang tinggi. Kalau yang rendah itu, kita gunakan akar dia itu khusus untuk beri kepada orang yang tak boleh tidur. Itu yang kita rebus, yang kita asah bersama dengan air daripada ketan hitam. Air daripada akarnya itu, air daripada daunnya itu, keseluruhan itu blender kan, ambil airnya. Ya, campur dengan air ketan hitam, air basuhan ketan hitam. Tidurnya, kalau dia satu gelas besar, dia dapat tidur 4 jam buat ubat tidur. Dia bukan ubat tidur, dia penenang. Itu kaedah yang kita gunakan kalau orang itu jadi obses. Kerana dia tak tidur dah berhari-hari dah, kita gunakan itu. Itulah sebahagian daripada pengobatan di alam kita ini, alam Nusantara ini. Baik, seterusnya kita boleh juga menggunakan pokok jarak. Pokok jarak pagar, kalau di Malaysia panggil. Kalau di sini dia panggil pokok jarak costa. Kalau di Indonesia, daun jarak yang Pak Haji ceritakan dulu untuk membungkus, membalut ikan, apa tu? Ikan ubi untuk jantung berlubang. Ya. Dan daun itu juga adalah merupakan salah satu daripada pencuci darah, depuratif. Ya, sebenarnya jarak ni banyak ubatnya. Jika kita duduk dekat kampung dulu, orang sakit gigi. Sakit gigi, ambil getah jarak letak. Alhamdulillah. Atau ada seriawan yang mulut, ambil getah itulah letak untuk seriawan di mulut. Dan orang yang luka, kalau ada luka, ambil getahnya juga kita letak. Itu kegunaan daripada getahnya. Tetapi daunnya, daunnya seperti mana Pak Haji sebutkan, adalah depuratif. Boleh dipotong-potong, dikeringkan, buat rebus untuk cuci darah. Biar dia kering, buat cuci darah. Sangat bagus, dan dia adalah pelawas yang baik, menghilangkan sembelit. Dan daun itu kalau kita potong, masukkan dalam air, basuh di kepala ni untuk hilangkan ketombe, kelemumur. Subhanallah. Banyak sekali sebagainya. Dan tadi ni orang tua dulu digunakan untuk kecantikan, untuk payudara, jangan turun. Seperti mana yang Pak Haji ajarkan tadi, buat lulur untuk payudara. Daunnya, pinangnya, garamnya dan jahenya. Boleh buat, masya-Allah, berkesan. Kemudian seterusnya yang Pak Haji nak sebutkan di sini ialah begitu juga kita boleh gunakan lidah buaya. Aloe vera. Aloe vera adalah depuratif terbaik. Pak Haji sebutkan
terbaik ni sebab apa? Sebab yang pertama, dia emollient, dia dinginkan badan kita. Kalau orang tak boleh tidur malam, aloe vera lah untuk tidur malam. Kalau ada asam urat, sakit menggigit-gigit di kaki kerana DM, kencing manis, seperti ditusuk-tusuk tu kerana radang, sapu dengan aloe vera. Sapu dengan aloe vera. Dan cuba lihat kuliah Pak Haji tentang aloe vera. Sudah pun diajar di situ. Cara membuatnya. Bagaimana cara untuk menghasilkan aloe vera itu kita buat. 100% tidak perlu pada campuran. Subhanallah. Ya, itu di antaranya. Cuma ingat ya, sewaktu kita nak memasakkan, kita nak buang sikit dia punya lendirnya itu, kita masukkan dia dengan kapur makan. Rebus dengan kapur makan sikit untuk nak keluarkan lendir dia. Ikut kuliah yang lepas. Rujuk balik. InsyaAllah boleh faham. Bila kita gunakan ini, kita minum aloe vera ini, dia cuci darah. Sebab itu orang kalau dia rasa dia bangkit pagi, dia ngilu, dia lemah, dia capek ketika bangun waktu pagi, kalau dia minum aloe vera, dia akan bangun dengan cergas. Sebab apa? Sebab dia cuci darah. Dan dia akan lawas. Kalau dia tak mau keluar, sembelit yang kronik, dia panggil congested colon, ketersumbatan kerana lengketan ataupun usus itu ketersumbatan itu yang serius, maka aloe vera lah. Aloe vera. Di mana produk Pak Haji? Ada produk Pak Haji. Pak Haji masukkan dia dalam Synergy Booster Water. H2O. Sebenarnya bukan H2O. H2O tu air. H20. COVID-19. 19. Ini tahun 2020 ini. Jadi Pak Haji keluarkan H20. Tapi disalahkan faham H2O pula. Jadi air pula dah. Tapi apapun, booster itu sangat bagus. Booster. Tetapi kita ingat ya, ada orang yang tidak boleh ambil aloe vera. Ada. Disebabkan pusing dan sebagainya, maka ada pengkaedahannya. Bagai aloe vera ini kita tak boleh ambil. Bagi setengah orang dia menggigil, kita kena masukkan sikit jahe. Ketika kita memasakkannya, kita kena masukkan jahe sikit. Jadi itu adalah antaranya. Ada herba-herba yang kalau orang ambil itu dia akan menggigil. Misalkan apa dia? Itu pokok apa dia panggil, Sabah snake grass ataupun pokok belalai gajah. Dingin kalau ambil itu sampai menggigil, dingin. Yang mana produk ini produk ini ada namanya pendingin. Jadi itu adalah antaranya yang menyebabkan dia jadi dingin. Baik, seterusnya Pak Haji nak sebutkan lagi ialah herba kita ialah pokok bidara laut. Bidara laut ini yang ada buah itu, buah kecil-kecil juga kita belahnya itu. Bidara laut ini Pak Haji rujuk dah. Kalau di Madura dia panggil kayu ular. Kayu ular bukan. Di Madura dipanggil songga. Setengah orang panggil kayu ular. Untuk apa dia? Demam malaria boleh digunakan. Untuk sakit kulit boleh digunakan. Untuk orang sakit sendi digunakan. Ini disebut sebagai bidara laut. Pokok bidara. Biasanya orang ambil di kulit batangnya itu. Ya, dia ambil daripada serupan kulit batangnya. Ini kayu ular ini banyak sekali digunakan. Kayu songga ataupun kayu ular. Ini pun juga boleh digunakan untuk cuci darah. Kemudian satu lagi yang telah kita belajar ialah mulberry. Mulberry itu Allahu Akbar. Satu lagi herba untuk cuci darah. Menarik. Mulberry itu kita dah belajar dah bahawa dia berfungsi sama seperti gambir. Gambir itu daripada daun. Kalau kita ambil, makanan kita tidak ditukar menjadi gula.
Jadi kalau kita makan pada orang pesakit kencing manis, biasanya ada stevia. Stevia itu berfungsi ya untuk menstimulitkan dari insulin. Tapi ini tidak. Dia akan supaya jangan bertukar. Jadi sebab itu ketika kita ambil daripada murbe ini sangat-sangat baik khusus pada pesakit kencing manis. Ya, itu dia antaranya. Dan dia adalah herba untuk apa dia? Untuk nak cuci darah. Dan semua produk ataupun herba yang Pak Haji sebut untuk cuci darah ini semua baik untuk sakit sendi. Sebab sakit sendi itu salah satu daripada darah kotor. Asam urat termasuk juga darah kotor. Murbe untuk asam urat, untuk sakit sendi. Begitu juga lidah buaya. Begitu juga daripada pokok jarak. Begitu untuk sidaguri. Ya, itu dia antaranya. Sidaguri. Masya Allah. Baik. Seterusnya, kita boleh juga menggunakan dia temu hitam. Ini. Temu hitam. Ini kunyit hitam. Kunyit hitam atau temu hitam. Temu hitam pun ada juga. Kunyit hitam lain, beda sebenarnya tu. Tetapi apa juga temu yang berwarna hitam. Masuk kunyit hitam yang kita gunakan ini, dia ada pencuci darah. Depuratif. Ya, sebab itu Masya Allah orang jual mahal sekali ya dengan menggunakan temu hitam ataupun kunyit hitam ni. Kunyit hitam lah yang paling mahal sekali ni. Ini Pak Haji ambil daripada sempadan Thailand, Laos. Ini ambil pada sini. Dan alhamdulillah begitu elok sekali naik. Alhamdulillah. Jadikan obat. Okey, kemudian bidara upas. Bidara upas pun boleh kita gunakan. Ini Indonesia boleh faham. Bidara upas itu kita rebus, minum untuk cuci darah. Dan begitu juga dengan temulawak. Allah, temulawak. Temulawak itu pun kita dah bahas dah, bincang cara masaknya. Itu boleh rujuk balik semula. Itu adalah pencuci darah. Ya, bidara upas, temulawak, kunyit hitam. Ya, kemudian seterusnya ialah daripada sena. Sena. Jati Cina. Jati Cina, sena. Itu untuk depuratif, cuci darah. Kemudian seterusnya boleh guna meniran. Dukung anak, Pilantus niruri. Niran. Allahu Akbar. Banyaknya. Kemudian apa dia? Boleh gunakan beluntas. Beluntas. Ambil daun beluntas itu rebus untuk cuci darah. Kemudian boleh guna untuk apa dia? Pokok perhatikan kebo. Perhatikan kebo dah tunjuk dah dulu. Susu Nabi untuk ubat batuk, untuk cuci darah, untuk bisul, untuk jerawat. Boleh gunakan juga pokok patikan Cina. Yang mana satu patikan kebo, yang mana satu patikan Cina. Patikan kebo tu besar. Kalau patikan Cina tu di tempat Pak Haji dia panggil pokok 9 pasir. Lebih halus. Warna merah-merah macam tu juga. Lebih kurang pokoknya hampir-hampir sama dengan patikan kebo tapi dia kecil. Dia halus. Daunnya halus-halus lagi. Besar mana halus ya? Besar sikit pada lidi. Itu dia. Banyak-banyak. Dia duduknya atas tanah betul-betul itu. Kalau di masa dulu yang Pak Haji masih ingat lagi, itu orang buat untuk masalah kencing yang tidak lawas. Orang panggil 9 pasir kalau di tempat Pak Haji. Jadi patikan kebo, patikan Cina ini boleh digunakan untuk cuci darah. Subhanallah. Rumput mutiara. Rumput mutiara juga digunakan. Rumput mutiara itu kita tengok bunganya itu warna putih-putih sebagainya. Ya, ini ada diproses.
Di negara China diproses dijadikan satu minuman dicampur dengan gula merah untuk demam. Rumput mutiara ataupun rumput lidah ular. Kalau di tempat Pak Haji dia panggil rumput melia. Rumput melia ini yang Pak Haji ingat masa Pak Haji kecil-kecil lagi, ya, Datuk Pak Haji datang menyuruh ibu Pak Haji mencari rumput melia untuk direbus bagi kepada ayah Pak Haji yang sakit pada ketika itu. Rumput melia. Rumput melia ini adalah daripada apa? Daripada rumput yang dikatakan tadi, iaitu daripada rumput mutiara. Di negeri China memang dijual begitu banyak sekali. Itu pun Pak Haji guna juga. Masya Allah. Kemudian seterusnya, selain daripada itu juga, kita gunakan daun papaya muda. Daun papaya yang muda. Dulu Pak Haji dah ajar dah, daun papaya muda itu kita gunakan untuk apa? Guna untuk kanker. Apatah lagi untuk kanser, ya. Kalau papaya tu papaya jantan, pokok rambai, pokok ketela rambai, itu bahasa di tempat Pak Haji. Kalau pokok ketela di tempat di Indonesia lain pula bahasanya. Itu adalah dia punya ubi, bukan. Ini pokok betik. Pokok betik, pokok papaya. yang jantan itu. Yang ada bunga saja. Tetapi jika pun kita tak ambil daripada papaya jantan itu, kita boleh ambil jaga apa jawapan, tapi ambil daripada pucuk yang muda. Daun yang muda. Daun. Bukan pucuk, daun. Daun yang muda ini kita ambil, kita rebus, dicuci darah. Depuratif. Masya Allah, Masya Allah. Pegaga. Pegaga adalah depuratif. Dan semua herba-herba yang Pak Haji sebut tadi yang bersifat depuratif ini, semua adalah laksatif. Semua adalah pencahar ringan. Semua adalah pelawas ringan. Semua dia bersifat begitu. Jarak pelawas ringan, ya. Kemudian dia punya daun pegaga pelawas ringan. Kerana cara untuk cuci darah itu dia mesti lawas pembuangan BAB-nya. Itu dipanggil laksatif, pencahar ringan. Jadi salah satu sebabnya darah kita beracun itu yang telah Pak Haji sebutkan dulu, berlaku apa? Kitaran enterohepatik. Apa tu? Berartinya apabila kotoran tak dapat dikeluarkan, dia terserap semula. Racun itu dibawa ke hati. Hati hantar balik ke usus kecil. Usus kecil hantar ke usus besar. Usus besar sembelit. Tak dapat keluar. Diserap semula. Satu hari 8 kali kitaran. Sebab itu, orang yang mengantuk saja tak kuat tu kebanyakannya sembelit. Sebab tu, kalau kita tanya seseorang, misal dia, Bapak Ibu ada masalah sembelit tak? Dia kata tidak ada. Sembelit tidak ada. Mengantuk tak? Mengantuk dia kata. Kemudian lemah tak badan? Lemah. Tu sembelit lah tu. Dia kata tidak. Sembelit tidak. Bagi dulu herba yang depuratif ini. Kalau bagi herba depuratif ini, baru dia nampak keluar je. Tidak, dia akan kata dia tak sembelit. Sebab orang yang sembelit itu, selalunya mereka tak rasa kata diri mereka sembelit. Itu adalah antaranya. Kemudian, juga kita boleh gunakan banyak lagi sebenarnya, ya. Daun urat misalnya. Daun urat ni daun pelantago. Pelantago meja. Ini ada. Daun pelantago, daun ini semua daun baik. Jadi secara kesimpulan, Pak Haji nak menerangkan bahawa herba-herba depuratif itu adalah herba-herba pencahar ringan. Herba-herba pelawas. Jadi kalau kita masuk dalam ilmu pengobatan yang diterajui dalam perubatan jawi ini, kita panggil dia colon cleansing. Colon cleansing itu ada 3. Apa? Spirulina, pelawas, tujuh angin. Jadi
kalau ada kesan laxatif, maka apa jua herba, mengkudukah, daun daripada pokok pasak bumi, apa sahaja yang sifatnya laxatif, dia adalah depuratif. Dia begitu. Sama ketika kita baca herba diuretik, dia adalah antipyretik. Diuretik untuk anti kepada kepanasan. Begitu kita baca sifir, herba depuratif, dia mesti laxatif. Dia punya sifat begitu. Dia pasti, kalaulah tubuh badan kita beracun, nampak pada kulit, nampak pada rambut, nampak kepada pernafasan berbau. Ya, jadi bisul. Kalau jadi darah tinggi terus tak mau turun. Kalau jadi kencing manis, bertambah parah. Jadi penyakit-penyakit yang sedia ada, sama ada penyakit apa? Jantungkah? Ya, jantungkah dan sebagainya itu. Sebab itulah Pak Haji kata kita bagi herba colon cleansing. Apa dia? Colon cleansing ni Pak Haji sebutkan balik tadi mungkin silap Pertama pelawas. Yang kedua colon cleansing kita spirulina. Yang ketiga apa dia? Tujuh angin. Jadi ketiga-tiga ini colon cleansing kita. Jadi sebab itu Pak Haji kata, bila penyakit orang tu ada sakit jantung, kita bagi dia dengan colon cleansing, dia akan menyebabkan jantung itu tidak terbeban dengan beban yang berat, dan jantung itu akan sembuh dengan izin Allah. Bila orang tu ada kencing manis, kita bagi colon cleansing, kencing manis itu akan membaik. Orang tu ada masalah sakit apa pun, bila kita tak bagi herba depuratif, maka penyakit itu akan memburuk. Jadi oleh sebab itu wajib dalam art of healing, seni penyembuhan, kita bagi herba depuratif. Wajib. Sebab itu kalau dia sembelit saja, tidak ada penyembuhan pada penyakit orang yang ada sembelit. Kalau kita bagi satu herba, dia jadi semakin sembelit, dia tidak akan sembuh. Dia malah menambahkan sakit itu akan jadi semakin parah. Itu art of healing dia tu. Ingat itu, bahawa penyembuhan itu berlaku apabila kita bagi herba depuratif. Bagaimana nak tahu herba depuratif? Dia ada laxatif, dia ada pencaringan, dia ada colon cleansing, dia ada herba detoksifikasi. Dibuat dua sekali kerja. Detox, keluarkan racun di hati, dan dia adalah colon cleansing. Itu dia punya kunci dia. Itu art of healing dia, seni penyembuhannya. Kalau sudah boleh menguasai tentang seni penyembuhan ini, maka kita akan sama-sama sepakat mengatakan bahawa itulah yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penyakit itu bermula daripada perutmu. Perut itu termasuk ialah masalah digestion, masalah pencernaan, asimilasi, dan masalah untuk eliminasi, yakni membuang, iaitu masalah sembelit. Jadi oleh sebab itu, maka proses pengobatan yang pertama untuk semua penyakit yang ada, kita tidak tanya kepada dia sakit apa, masalah apa. Itu penyakit itu adalah nama-nama yang diberikan. Ya, penyakit itu orang yang bagi nama. Kencing manis, siapa bagi nama? Orang bagi nama. Boleh tak kita tukar namanya? Boleh. Kencing gula, kalau kita suka nama kencing gula, ataupun kita namakan kencing B. Kencing B itu apa pula? Kencing bermasalah. Namakan apa saja, itu nama, istilah. Tetapi sebabnya, akar permasalahan penyakitnya di mana? Darah kotor. Kenapa darahnya kotor? Sebab livernya itu tak boleh buat detoksifikasi, dan kolonnya itu sembelit. Macam mana cara nak bersihkan? Depuratif. Apakah herba HPA untuk depuratif ini? Tu, pelawas, spirulina, dan tujuh angin.
Bagi 3 itu. Kalau tidak pun, yang Pak Ji dah sebutkan tadi. Bayam duri, peria, beluntas, sidaguri, belestru, pokok petola, atau pokok jarak, pokok lidah buaya, bidara laut, murbe, temu hitam, bidara upas, temu lawak, sena, meneran, beluntas, petikan Cina, petikan kerbau, daun papaya muda, pegaga, daun asam urat. Daun asam urat pula, daun urat. Banyak lagi sebenarnya. Pokok kina, pokok kelembak, pokok banyak lagi herba-herba yang lain. Ya, jadi sebenarnya kita ni sakit ni sebenarnya apa? Sakit kita ni sebenarnya apa? Sakitnya ialah kerana permasalahan liver dan kolon tidak berperan. Jadi itu disebut sebagai causative treatment. Ada 2 ini. Di dalam pengobatan moden dipanggil symptomatic treatment. Kalau orang tu sakit kepala, ubat sakit kepala. Kalau orang tu darah tinggi, ubat supaya dia dapat insulinnya lebih. Kalau orang tu ada darah insulin, orang ada kecil manis, insulin. Darah tinggi, turunkan gulanya. Ya, asam urat, kurangkan asamnya. Itu namanya treatment. Treatment berdasarkan kepada simptom sakit apa. Tetapi di dalam pengobatan herba dia panggil causative treatment. Mencari akar permasalahan penyakit. Penyakit itu asal daripada apa yang sebenarnya. Misal kita macam ni. Kita obat untuk mematikan nyamuk dengan obat untuk mencari di mana sarang nyamuk itu. Jadi kita ini dia tidak tergantung kepada nama. Nama itu tidak penting. Nama darah tinggi kah, kencing manis kah, kanker kah, nama apa. Nama tak penting. Yang penting dia sifat. Sifat dia apa? Tubuh badannya itu beracun. Dia kurang unsur apa? Dia ini ada kurang unsur apa? Tanah, air, api, angin dan juga sebagainya. Maka kita bagi herba apa? Herba depuratif. Maka kita merawat akar permasalahan penyakit. Sebab itu Pak Ji kata, kalaupun kita tak pandai dalam pengobatan ini, cukup dengan kita bagi colon cleansing, banyak yang dah sembuh dengan izin Allah. Ya? Cukup dengan kita bagi herba depuratif, banyak yang dah sembuh. Ya. InsyaAllah kita akan belajar lagi. Lebih belajar, lebih banyak, lebih menarik. Ya. Lebih menarik kita mempelajarinya. Dan nanti Bapak Ibu akan lihat kebenaran demi kebenaran akan muncul. InsyaAllah. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.